Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah di saat ini kita berada di tempat yang cukup mulia. Di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingati kepada kekasihnya dan bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di saat ini kita mengingati kepada insan yang mulia, yang terbaik, yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Soalan yang perlu untuk kita tanya kepada diri kita, bila kita nak jadi baik? Kita berada di tempat yang baik, mengingati insan yang terbaik, bila kita nak jadi baik? Ini yang selalu sepatutnya kita tanyakan kepada diri kita. Demikian besarnya peranan dari festival ataupun sambutan Maulidur Rasul adalah untuk mengajak kita semua untuk menjadi insan yang baik, iaitu dengan mengikuti kepada insan yang terbaik yang disebutkan tadi dan dibacakan ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dipuji oleh Allah akan akhlak yang terpuji, yang agung, iaitu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita salat, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Di antara yang kita mohon kepada Allah adalah ihdinas siratal mustaqim, iaitu ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang bagaimana? Iaitu jalan yang orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bermakna jalannya sudah ada, bukan kita minta kosong dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jalannya telah pun ada, yang telah dibentuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kita mengikuti kepada Nabi, mengambil Nabi itu sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita. Maka setiap dari problema yang telah disebutkan tadi oleh pegawai daripada Jawi, yang menyebutkan dari problema yang sedang melanda kepada umat Islam, itu akan sirna sekiranya mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit terkesan dengan apa yang disebutkan oleh Tan Sri Pengurusi Masjid Mu'adh bin Jabal, yang menyebutkan kita nak kembali seperti dulu kepada bukan norma yang baru. Nak kita kembali seperti dulu, tapi harap-harap yang dulu itu adalah yang baik. Malang kalau sekiranya kita nak kembali kepada asal, tapi asalnya adalah asal-asal yang tak baik. Baik itu yang namanya daripada LGBT-nya, baik itu yang namanya daripada perbuatan-perbuatan mungkarnya, baik itu daripada media-media sosial yang tidak terkawalnya. Adakah kita nak kembali kepada keadaan itu? Yang kita bimbang, dengan sebab itulah mungkin musibah dan balak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin untuk menjadikan ini sebagai wadah perubahan kepada kita, untuk kita menuju kepada norma yang baru, bukan dengan makna kita tidak lagi mengikuti daripada seperti mana yang telah disunnahkan dan telah diajarkan oleh Nabi, akan tetapi norma yang baru dengan maksud kita kembali kepada sunnah baginda Rasulullah, mengikuti kepada Rasulullah. Oleh kerana itu di saat ini kita ingin untuk membina mahabbah dan cinta kepada baginda Rasulullah SAW, kerana di akhir-akhir zaman manusia akan ditarik akan hatinya dan juga pegangannya untuk mengikuti kepada kesesatan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, dan akhirnya nanti dibawa masuk ke dalam lubang biawak pun akan diikuti sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang terselamat itu adalah yang mengikuti kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengatakan telah ada di dalam diri Rasulullah itu bagi kamu suri tauladan yang terbaik, bagi orang yang ingin untuk mendapatkan ridha dan rahmat Allah dan nak selamat di akhirat dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu kita bersyukur kepada Allah di saat Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita berada di sini, dan mungkin yang menonton secara online, yang mana ianya mengikuti daripada program yang telah pun kita anjurkan di saat ini, kerana banyaknya daripada acara-acara yang menjauhkan kita dari mengingati Allah.
yang menjauhkan kita dari mengingati Rasulullah. Lisan-lisan dibasahkan dengan perkara-perkara yang tidak baik dan lara. Tapi alhamdulillah di saat ini, dalam acara ini, ingatan kita kepada Allah dan taat kepada Allah. Ingatan kita kepada kekasih Allah baginda Rasulullah. Lisan kita berzikir dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ditambah lagi nikmat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan sentiasa dipilih oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya untuk berada di tempat yang terbaik, mengingati dan mengikuti insan yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang baik dan cinta kepada kebaikan. Allahumma ja'alna lil khair, Allahumma ja'alna minal khairi, Allahumma ja'alna lil khairi wa Allahumma ja'alna minal khair. Ya Allah, jadikan kita di golongan yang baik. Ya man muwaffaqa lil khair wa a'anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza diucapkan kepada Al-Habib Najmuddin bin Usman Al-Khirid di atas kata-kata hikmah yang disampaikan tadi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Guru Maulana Wan Helmi bin Wan Muhammad, tetamu undangan kita pada malam ini, untuk memberikan tausiah. Falyatafaddalu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Muaz bin Jabal, yang dihormati lagi dikasihi Sahibul Fadilah Tuan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Hafizahullah, yang dihormati Tuan Habib Najmuddin, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kedua tuan guru kita ini, semoga dapat terus memberikan rahmat, memberikan ilmu dan juga manfaat kepada sekalian umat, dan tak dilupakan para datuk, para habaib, tuan-tuan guru, para asatidah, para solehin, para muhibbin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah hadiahkan kepada kita semua, Allah SWT telah anugerahkan kepada kita semua satu hadiah yang sangat istimewa, yang tak mampu kita nak balas hadiah ini selama-lamanya. Tak mampu kita nak bersyukur di atas nikmat ini buat selama-lamanya. Sekalipun ada di antara kita yang melazimi selawat sampai akhir hayat sekalipun, kita tak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat iaitu kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana para ulama mengatakan yaumul wiladah kal bidayah lil hidayah, hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah permulaan hari setelah 600 tahun Allah biarkan umat ini terumbang-ambing dalam kesesatan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermulalah kembali Allah telah membimbing umat ini ke jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, di antara intisari ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang saya bacakan sebentar tadi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Tujuan Allah telah hantar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir dalam kehidupan kita semua umat akhir zaman adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hakikat sebenarnya kita dapat lihat akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah zahir pada diri baginda sejak baginda sallallahu masih kecil lagi. Sebelum diangkat menjadi rasul, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mendapat gelaran Al-Amin, di mana orang Arab jahiliah sekalipun mereka tak kenal kebaikan sebagai kebaikan, mereka tak kenal orang-orang soleh di kalangan mereka, tetapi mereka telah pun mengiktiraf akhlak dan budi pekerti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah mana Allah Subhanahu wa taala angkat baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi cabaran daripada musuh-musuh Islam, ketika inilah maka zahirlah, terserlahlah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji kepribadian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas puncak daripada akhlak yang teragung, akhlak yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin menafsirkan makna akhlak ini kepada dua. Yang pertama, wa innaka la'ala khuluqin azim, ai wa innaka la'ala dinin azim, engkau berada di atas agama yang sangat agung, yang mana syariat Islam inilah merupakan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada di atas puncak daripada akhlak yang terbaik di antara akhlak manusia. Kalau dihimpunkan, dibayangkan akhlak hari ini manusia yang terbaik di akhir zaman ini, kita bayangkan akhlak orang Jepun. Kita pergi ke Eropah, kita dapati akhlak orang Eropah sangat baik, tetapi akhlak mereka hanya dengan makhluk. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda memperbaiki akhlaknya sesama makhluk, dan bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhlak baginda kepada Allah lebih mulia, lebih unggul. Kita dapat lihat dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak ini dapat zahir kerana kata alim ulama, orang yang betul-betul ikhlas dalam akhlak, maka akhlaknya sama saja pada ketika mana di hadapan orang ramai ataupun ketika mana bersendirian. Sebab itulah ulama mengatakan akhlak yang sebenar bila mana satu orang pada diri dia terzahir 4 perkara, dalam 4 keadaan maka zahirlah akhlak yang mulia pada diri satu orang manusia. Kalau tidak, akhlak itu hanya penampilan yang kita tunjuk pada orang, akhlak yang kita tasannu'kan, yang kita pura-pura dalam berakhlak, tetapi hakikat sebenarnya kita jauh daripada akhlak yang mulia. Ulama mengatakan satu orang yang berakhlak ini, hadirin dan rahmati Allah, bahkan kalau kita ambil kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, akhlak di antara akhlak Nabi yang paling unggul, yang paling ketara yang dapat kita lihat dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam mengandungi sifat tawadhu', merendah diri yang sangat-sangat dalam hati sanubari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kedudukan Nabi yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan bila mana Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya yang bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah Allah dan juga para malaikat. Dan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman, berselawatlah kalian, bagilah salam kalian sebanyak-banyaknya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi mendapat kedudukan paling tinggi di sisi Allah, tetapi begitu dalamnya tawadhu' baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendampingi orang-orang miskin, orang-orang fakir di kalangan para sahabat, terutamanya Ahlus Suffah, yang mana kita lihat kadang-kala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Allah perintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk duduk bersabar
bersama dengan orang-orang miskin. Bayangkan kadang-kala sebagaimana kita sedia maklum Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang selalu mendampingi bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuntut dan juga talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering kali pengsan kerana terlalu lapar dan dahaga. Satu hari masya-Allah datang hadiah berupa semangkuk susu ke rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam faham, walaupun aku lapar, walaupun aku dahaga, tetapi aku yakin ashabus suffah lebih memerlukan susu ini. Wahai Abu Hurairah, kau agih-agihkan, edarkan mangkuk ini kepada semua ahlu suffah. Pada ketika itu Abu Hurairah merasakan memang tak dapatlah peluang saya nak minum susu pada hari ini, kerana seluruh susu terlalu sedikit, bilangan ahlu suffah pada hari itu mencecah 70 orang. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, masya-Allah, seluruh ahlu suffah untuk minum air susu. Hari ini kalau kita diberikan minum daripada satu bekas beramai-ramai 70 orang, dan kebanyakan yang minum itu orang miskin, mungkin sebahagian di antara kita yang takadzar akan merasa kotor untuk minum bekas sisa orang miskin ini. Tetapi kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Nabi tidak menghalang menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang paling akhir sebelum Abu Hurairah untuk minum bekas minuman daripada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan begitu dalamnya sifat tawaduk yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat ini juga ada dalam diri kita semua. Yang kedua, kata alim ulama, sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat al-wafa, iaitu menunaikan janji dan juga adil dalam keputusan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat keputusan supaya mana-mana tawanan Badar, mereka untuk dapat dimerdekakan, dibebaskan, perlu membayar di antara 1,000 hingga 4,000 dirham. Maka di antara orang yang ditawan itu adalah menantu baginda sallallahu alaihi wasallam, Abil As bin Rabi', suami kepada Sayyidatina Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abil As bin Rabi' ini adalah merupakan anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang disayangi oleh Rasulullah dan disayangi oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia ibarat ahlul bait dalam rumah, masya-Allah. Dikahwinkan dengan puteri sulung baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Zainab binti Muhammad binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Nabi begitu kasih kepada Sayyidatina Khadijah, ketika mana Abil As menjadi tawanan perang, maka Sayyidatina Zainab binti Rasulullah SAW telah kumpulkan setakat mana harta yang dia ada, dan di antara barang tebusan yang diberikan oleh Sayyidatina Zainab untuk menebus suami dia adalah kalung yang dulunya hadiah pemberian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dari segi, masya-Allah, dari segi zahirnya sahabat Nabi perlu membebaskan Abil As begitu saja sebab dia menantu Rasulullah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa pandangan kalian? Ini rantai Khadijah berada dalam tanganku. Nabi begitu sedih melihat rantai isteri kesayangan yang diberikan oleh puteri sulung untuk menebus suami kesayangan beliau, yang akhirnya Allah Ta'ala takdirkan dia di penghujung usianya memeluk agama Islam. Maka hadirin dan rahmati Allah, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ya Rasulullah, kami rela supaya rantai ini dipulangkan kembali kepada Sayyidatina Zainab dan Abil As bin Wa'il, Sayyidina Abil As bin Abi Rabi' dimerdekakan dengan begitu saja, walaupun menantu Rasulullah SAW. Tetapi Nabi minta keadilan. Nabi bertanya kepada para sahabat, menunjukkan Nabi ni ketua yang begitu jujur dan amanah kepada orang bawahan baginda. Tetapi kata alim ulama, Ra'sul akhlak, ibu bagi segala akhlak yang teragung yang dimiliki oleh satu orang adalah sifat al-hilmu, iaitu sifat sopan santun yang ada pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kesantunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang marah. Kita nak nampak akhlak satu orang manusia ini dalam 4 keadaan baru kita nampak akhlak yang sebenar. Yang pertama, akhlak ketika marah. Yang kedua, akhlak satu orang dapat kita lihat dia punya zahir, dia penzahiran akhlak itu ketika mana kita berada di rumah bersama dengan anak isteri kita. Sebab kalau di luar kita dengan orang lain bukan main baik,
tetapi dengan isteri kita kasar, dengan anak kita tengking, kita herdik, anak tak boleh nak kacau, nak ganggu kita, nak bergurau dengan kita, maka ini bukanlah akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita nak dapat lihat akhlak satu orang manusia ketika mana dia berjual beli. Ada setengah orang dalam jual beli dia sangat kedekut, tak boleh bertasamuh. Kadang-kala akhlaknya baik di luar, tetapi dalam jual beli dia curang dalam jual beli, tidak amanah, tidak jujur. Maka di sanalah terlihat, tergambar akhlak yang sebenar bagi satu orang manusia. Dan yang terakhir, kata alim ulama, akhlak satu orang manusia dapat dilihat ketika mana dia bersunyi diri. Waktu itulah kita nak tengok sama ada dia betul-betul bertakwa kepada Allah dalam di hadapan manusia atau di belakang manusia. Sebab kata ulama, kenapa dinamakan musafir itu safar? Masya Allah, sebagaimana safar satu orang tu tinggalkan segala-galanya, kadang-kala dalam permusafiran satu orang tu hilang segala kehormatan diri dia. Bila dia bermusafir, akhlak dia menjadi hilang. Bila berlaku benda yang dia tak mampu nak tanggung, kesabaran, maka hilang kesabaran dia. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar memuji satu orang yang ada sifat al-hilm, ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, ketika mana satu rombongan daripada Ahsa, baru ni pun Masya Allah, ketika mana saya bermusafir selama 3 bulan ke Saudi, bermula daripada 25 Ramadan pulang selepas Raya Haji, kami berkesempatan pergi ke Al-Ahsa, di mana di sana ada markaz saqafah, markas kebudayaan orang-orang Ahsa, Hajar Ahsa, Masya Allah, kawasan di mana wafd Bani Abdi Qais, rombongan delegasi Abdi Qais, mereka di Masya Allah nak menyelidik siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana selain daripada wafd Abdi Qais, Bani Ansar, golongan Ansar, mereka ini adalah golongan yang memeluk Islam tanpa ada sebarang dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Masya Allah, tanpa ada dakwah tu ada, tetapi maksudnya mereka ini menerima dakwah Nabi dalam keadaan hati yang sangat terbuka. Tidak ada sebarang syarat, tidak ada sebarang keraguan. Salah satunya anak raja yang bernama Asyaj Ibn al-Munzir. Dia telah menyelidik tentang Nabi. Hantar wakil selidik siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilnya balik pulang ke Ahsa. Perjalanan kita naik kenderaan 1300 km. Jauh perjalanan naik kereta. Masya Allah. Tetapi ketika mana dia pulang, dia rasa tak puas hati. Biar aku nak pergi tengok sendiri siapakah itu Rasulullah SAW. Hakikat sebenarnya mereka telah beriman sebelum mereka datang menemui Rasulullah SAW. Sekumpulan di antara penduduk Ahsa ini, wafdi Abdi Qais ini, Masya Allah, mereka bila mana sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan badan mereka masih berdebu, masih lagi berbau. Masya Allah, bayangkan perjalanan jauh, belum sempat mandi, mereka langsung datang menziarahi Rasulullah SAW. Langsung mereka peluk Nabi, bersalaman dengan Nabi. Dan Nabi SAW tidak menolak orang datang nak peluk dia daripada jauh, walaupun mereka itu Masya Allah kusut masa. Nabi sambut mereka, Nabi peluk mereka. Sementara ketua mereka Asyaj Ibn al-Munzir, dia pergi ke satu tempat, dia mandi, dia tukar pakaian, dia pakai minyak wangi, barulah dia mendatangi Rasulullah SAW. Maka akhirnya Nabi SAW memuji perbuatan Asyaj Ibn al-Munzir dengan mengatakan, inna fika la khaslatan yuhibbuhumullahu wa rasuluh, al-hilmu wal anas, al-hilmu wal ana'ah. Sesungguhnya wahai Asyaj, dalam diri kamu ada 2 sifat yang sangat-sangat disukai oleh Allah dan Rasul, itu sifat sopan santun dan juga al-ana'ah, dan ketenangan. Masya Allah. Hari ini alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala, tanpa kita berniat untuk berbangga diri, Allah kurniakan kesantunan ini pada kita bangsa Melayu. Masya Allah. Bangsa Melayu ni terkenal, kalau kita pergi ke Mekah pun, terutama orang Malaysia, tuan-tuan, orang Saudi puji orang Malaysia bagus, Masya Allah, tertib, sopan, santun, tenang. Kalau ziarah Rasulullah SAW pun mereka tak berebut-rebut, tak bergaduh. Masya Allah, orang suruh buat apa dia ikut tertib. Ini golongan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang masyhur sendiri pernah diuji oleh Sayyidina Zaid bin Sahnah radhiyallahu taala anhu, seorang alim Yahudi yang duduk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari dia berkesempatan
bertemu dengan Nabi dalam situasi Nabi sangat memerlukan keuangan untuk dibelanjakan kepada kabilah yang mana di kalangan para sahabat ada satu orang yang mendatangi orang-orang di Badui sana, kabilah Badui sana di pendalaman. Dia beritahu kepada orang Badui, seandainya kalian memeluk Islam, aku jamin hidup kalian akan berubah, kalian akan jadi orang yang senang. Tanpa memberitahu kepada Nabi SAW. Kalau kita orang buat macam tu, memandai-mandai, kita kata ikut kamulah, kamu yang bagi jaminan, jadi kamu kena selesaikan masalah kamu. Yang pertama, Nabi SAW tidak marah kepada sahabat yang berjanji tadi, padahal dia janji kosong saja. Tiba-tiba orang sana, orang Arab Badui mendapati setelah kami memeluk Islam, ternyata kehidupan kami tak berubah, kami tetap miskin. Jadi mereka mengancam untuk murtad keluar daripada Islam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabat, siapa yang boleh memberi hutang kepada saya? Dan saya berjanji akan, Masya Allah, melunaskan hutang ini. Maka waktu itu Zaid bin Sahnah radhiyallahu ta'ala anhu memberikan tawaran, saya bersedia memberi pinjam kepada kamu duit dengan bayaran akan bayar tamar. Masya Allah, beberapa sa', beberapa banyak dia punya gantang dia. Tetapi Zaid bin Sahnah ini nak menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah membaca dalam kitab Taurat ada 10 sifat-sifat nubuah yang patut ada pada satu orang Nabi, dan kami telah melihat 8 daripada sifat itu telah wujud, telah zahir pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi 2 daripadanya masih tersembunyi. Maka hari inilah peluang untuk aku uji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 hari sebelum tarikh hutang tadi patut dilunaskan, Masya Allah, Zaid bin Sahnah telah tarik leher baju baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang ramai dan memalukan baginda, wahai Muhammad, addi anidaini, bayar hutang aku, lunaskan hutang aku sekarang. Bahkan sempat memaki hamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangai orang Quraisy, bila berhutang lambat nak bayar. Masya Allah, kalau kita, Masya Allah, bagaimana orang maki keturunan kita, pantang nenek moyang saya, orang maki keturunan saya, Masya Allah, siap bertempur kita, Masya Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sabar. Di waktu itu, Masya Allah, Zaid bin Sahnah minta bayaran daripada Nabi 2 hari sebelum tarikh. Tetapi Nabi SAW memaafkan Zaid bin Sahnah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu begitu marah, wahai Rasulullah, izinkan aku penggal kepala ni Zaid ini. Dalam Yahudi berkasar dengan Nabi SAW, minta hutang sebelum masanya. Maka kata baginda SAW, wahai Umar, jangan kau apa-apakan dia. Bahkan kerana kamu telah mengherdik dia, kamu telah mengancam dia, maka kamu kena tambah lagi 20 sa' daripada tamar sebagai ganjaran, sebagai balasan kepada kamu telah menyakiti hati dia. Sedangkan ketika mana aku meminjam dengan dia, aku sangat-sangat berhajat kepada uang pada ketika itu, dia telah memberi pinjam kepada aku, maka pada hari ini dia datang meminta hak dia, maka kau bayarkan segala hak dia dengan sempurna dan tambah lagi 20 sa' sebagai balasan kepada dia. Akhirnya dalam perjalanan, Masya Allah, Sayyidina Umar beritahu kepada Zaid, berani sekali kamu, Masya Allah, menyakiti Rasulullah SAW, memalukan Nabi di hadapan orang ramai. Kami para sahabat bersedia untuk menamatkan riwayat kamu. Maka dia beritahu, bersabar wahai Umar, kami orang-orang Yahudi telah membaca 8 tanda nubuah, dalailun nubuah pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi 2 tanda masih belum zahir, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam ini sifatnya yasbuqu hilmuhu jahluhu. Dia punya kesopanan, dia mengatasi kejahilan dia. Satu orang buat jahil pada Nabi, orang tak kenal siapa Rasulullah, dia buat perbuatan yang tidak baik pada Nabi, tetapi kesantunan Nabi mengalahkan kejahilan orang yang berada di hadapan dia. Inilah orang kata kekuatan yang sebenar yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ulama kata hari ini kalau orang Islam berjaya, amalkan satu ayat dalam Al-Quran, idfa' billati hi ahsan, tolak segala keburukan yang orang buat kepada kita dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Satu orang yang awalnya musuh ketat kepada kamu, bila kamu tolak keburukan dengan kebaikan yang lebih baik, maka akhirnya orang yang musuh paling ketat berubah menjadi kawan karib yang begitu pengasih penyayang, yang sanggup mengorbankan nyawa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang ke-10, iaitu bertambah jahil lagi orang kepada Nabi, bertambah orang tak kenal Nabi, bertambah lagi kesantunan baginda sallallahu alaihi wasallam bila mana
Zaid bin Sahnah tadi mempermalukan Nabi di hadapan orang ramai, dan Sayyidina Umar telah mengherdik dia, mengancam dia, maka baginda sallallahu alaihi wasallam suruh tambah lagi 20 sa' lagi. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, memohon akhlak yang mulia. Masya-Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah lindungi kita daripada munkaratil akhlak. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, lindungilah kami semua daripada akhlak yang mungkar. Ulama kata akhlak yang mungkar adalah mukhalafati aqidati ahli sunnah wal jamaah, menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita mohon doa kepada Allah tiap-tiap kali kita tengok cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau elokkan rupa paras kami, maka perbaikilah akhlak kami. Allahumma ja'al sariratina khairan min alaniyatina waj'al alaniyatina salihah. Ya Allah, Allahumma ja'alna khairan min Allahumma ja'al sariratina, ya Allah, jadikan dalaman kami, roh kami, akhlak kami yang di dalam lebih baik daripada penampilan kami di luar. Waj'al alaniyati salihah, dan jadikan luaran kami juga baik. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tabarakallaah qasirin insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. Majlis mengucapkan penghargaan kepada Tuan Guru Wan Maulana Wan Muhammad Helmi di atas tazkirah dan tausiah yang telah disampaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kini tibalah masa yang dinantikan, tausiah kemuncak yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Majlis dengan penuh ta'zim mempersilakan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala darbihi wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di tempat untuk diberi rahmat oleh Allah. Hanya pada tempat-tempat seperti ini dan perhimpunan dan perkumpulan seperti ini tercurah pemberian dan nafahat serta sakinah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersungguh-sungguh hadir di tempat ini dengan niat yang ikhlas. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang adalah bukan pada paras rupa, akan tetapi yang dipandang dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bersemadi di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang atau setiap amal akan dinilai niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika melihat beberapa sahabat sedang berkumpul dan berzikir, lalu baginda Rasulullah menghampiri kepada mereka. Mereka melihat Nabi menghampiri kepada mereka, mereka terdiam karena segan. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Katanya, ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah. Maka kami bersabda, inni ra'aitur rahmata tanzilu ilaikum fa uridu an usyarikakum fiha. Kalau aku nampak rahmat turun kepada kamu, maka aku datang untuk berkongsi juga meraih rahmat yang diturunkan kepada kamu. Harapan kita dan doa kita, rayuan kita kepada Allah pada majlis seperti ini di Masjid Mu'adz bin Jabal, tercurahkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang membasahi hati dan jiwa kita, menyuburkan hati yang basah ini dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, dan semangat meneladani akhlak agung beliau, dan cinta kepada kaum mukminin secara umumnya, dan cinta kepada umat manusia secara umumnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Bila berbicara tentang akhlak yang agung pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berpunca daripada akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum akhlak beliau kepada makhluk-makhluk yang lainnya.
tidaklah tidaklah bernilai satu moral atau etika atau akhlak kalau tidak diasaskan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia hanya menjadi pujian manusia tanpa ada nilai di sisi Allah bila tidak dijadikan matlamat daripada berakhlak itu sebagai terjemahan muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim akan akhlaknya adalah dilihat daripada muamalah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik ketika diuji oleh Allah dengan musibah ataupun dengan dugaan, beliau menampilkan akhlak yang baik. Ketika diperintahkan melakukan satu perintah tertentu, maka beliau berakhlak kepada Allah dalam menjalankan perintah. Bila diberi nikmat oleh Allah, beliau juga berakhlak kepada Allah menyikapi nikmat. Dan demikian bila berhadapan dengan dugaan-dugaan yang berat dihadapi oleh beliau, beliau tidak berganjak daripada sikap akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap akhlak yang ditunjukkan oleh beliau pada ubudiyahnya, pada pengabdiannya, pada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah untuk menisbahkan dirinya berbuat segala-galanya, melainkan ia adalah mahdul fadl minallah, sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti tertera di dalam Al-Qur'anul Karim melalui lisan anak murid Nabi Sulaiman ketika berjaya mendatangkan singgasana Ratu Balqis daripada Yaman menuju ke Sabah. Ia tidak mengatakan ini adalah hasil kerja aku, ia tidak mengatakan ini adalah hasil kepandaian aku, akan tetapi ia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah daripada Tuhanku, ini nikmat daripada Tuhanku. Melihat kejayaan yang dicapai sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika menjalankan tugasan dakwah, beliau mengatakan, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunahu. Bila orang yang memusuhi Nabi akan meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri untuk berhenti berdakwah, aku tak akan berhenti berdakwah. Aku tetap akan berdakwah sehingga Allah jayakan dakwah atau aku binasa memperjuangkan dakwah. Ketika menyebut kejayaan dalam berdakwah, Nabi tidak mengatakan sehingga aku berjaya, tetapi sehingga Allah menjayakan. Dan ketika berhadapan dengan situasi dalam menjalankan dakwah sampai kepada kebinasaan ataupun pengorbanan, maka Nabi tidak mengatakan Allah yang mematikan saya dalam berjuang, akan tetapi saya mati dalam berjuang. Bukankah itu juga yang diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam pada muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang bagi sembuh. Ia tidak mengatakan kalau Allah bagi saya sakit, Allah juga bagi saya sembuh. Adab dengan Allah Subhanahu wa taala pada nikmat, adab pada Allah dengan musibah. Hatta dalam musibah pun juga terjemahan adab dan akhlak dapat kita lihat daripada baginda Rasulullah ketika berhadapan dengan musibah. Alangkah kita melihat banyaknya ujian dan dugaan yang kita lalui setiap hari. Sejauh mana kita meletakkan platform kita menyikapi dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana platform yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pergi ke Taif, dihalau, dilempar, diusir sampai luka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya diriku, kekurangan usaha aku. Dia tidak menisbahkan apa yang berlaku kepada dirinya adalah hal-hal yang menyakiti hatinya.
Akan tetapi ia masih melihat ini adalah merupakan kekurangan yang ada pada diri sendiri. Demikian muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada nikmat dan juga pada musibah. Bermuamalahlah dengan Allah dengan baik sangka. Bermuamalahlah dengan Allah dengan yang baik, karena Allah akan memberikan yang lebih baik daripada dugaan yang kita dapat, yang kita nampak itu adalah perkara yang berat. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu tak suka kepada sesuatu namun itu membawa kebaikan. Terkadang kamu suka kepada sesuatu namun itu membawa keburukan. Yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang kita nilai baik. Yang buruk adalah yang apa kita lihat buruk tetapi tidak ada yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala perkara yang buruk. Baginda Rasulullah di penghujung doa itu mengatakan, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau engkau tidak murka, tidak marah pada aku wahai Allah atas apa yang berlaku kepada diriku, dilempar, dihalau, diusir, terluka, tersungkur berkali-kali, tak cukup itu datang malaikat offer untuk nak binasakan, dilarang oleh Nabi SAW. Beliau masih mengatakan, yang penting engkau tak murka, tak marah pada aku tak peduli orang lain akan buat apa. Muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan dan perilaku orang lain adalah melihat kepada dirinya, bagaimana melihat aspek yang positif ketika berhadapan dengan pelbagai macam dugaan. Demikian akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap Tuhannya. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak manapun ibadah yang beliau lakukan, sampai diceritakan oleh Siti Aisyah sampai membengkak kakinya. Setiap malam kerap untuk menangis kerana memikirkan tentang umatnya. Setelah itu pun juga dikatakan oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau masih berbuat salat sepanjang malam walaupun Allah dah ampunkan dosa engkau. Bukan hanya diampunkan dosa Nabi, akan tetapi diangkat darjat Nabi kepada maqam al-mahmud, diberikan oleh Allah syafa'atul uzma, dijadikan itu pintu syurga yang ada alat ketuknya. Pertama yang akan mengetuk adalah baginda Rasulullah, ditempatkan di surga yang tertinggi sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah, tidak bertambah pada baginda Rasulullah, melainkan semakin merendah diri di hadapan Allah, melainkan semakin tawadhu di hadapan Allah, melainkan semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengira banyak mana ibadah. Sebanyak mana kita nak mengira ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak mana kita nak tunjukkan ibadah yang kita lakukan, sementara apa yang kita lakukan itu pemberian juga daripada Allah. Kita beribadah salat, yang kasih gerak tubuh badan bergerak adalah Allah. Kita beribadah dengan sedekah, yang bagi harta kepada kita untuk bersedekah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada apa yang kita buat melainkan satu pemberian keseluruhannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau masih berbuat kebaikan dan taat sampai sedemikian rupa? Beliau menjawab, afala akun abdan syakura, bukankah aku sepatutnya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Tunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur. Oleh sebab yang demikian, bila kita melihat itu muamalahnya Nabi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suka, dalam duka, dalam nikmat, dalam musibah, yang kita lihat daripada sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insan ini menjadi mulia dan menjadi tinggi akhlaknya disebabkan yang mengajar beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendidik beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meninggikan akhlak beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang mendidik Nabi itu adalah Allah, itulah Allah jadikan Nabi untuk kita sebagai ikutan. Yakni seakan-akan Allah ingin memberitahukan kepada kita, aku dah didik insan ini, aku beri kepada engkau. Untuk apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada pribadi Rasulullah tauladan yang baik, yakni disifat
Difatkan oleh Allah uswatun hasanah untuk diikuti, sebab Nabi ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengikuti daripada tunjuk ajar Nabi Muhammad dalam apapun kedudukan yang kita ada, sebagai manusia biasa, sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai ketua rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai apapun juga. Bila kita ingin mengkaji, menghayati kehidupan Rasulullah, yang kita boleh ambil untuk diri kita akan ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti dikupas sebentar tadi oleh Maulana Hilmi, bagaimana sikap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya atau kepada pengikutnya. Namun ia adalah tidak mengurangkan derajat beliau sebagai orang yang diikuti sebagai pemimpin untuk menjadi teman dan sahabat kepada mereka. Al-Imam Tabrani ada meriwayatkan di akhir-akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan para sahabat. Lalu Nabi memanggil kepada mereka, siapa di antara kamu yang pernah aku sakiti dahulu, mintalah haknya pada aku sekarang ini. Karena aku tidak sanggup berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menanggung dosa salah kepada orang lain, menyakiti orang lain. Ya subhanallah, tidak ada insan yang berjasa kepada umat ini lebih daripada baginda Rasulullah. Yang dilakukan bukan menyakiti, justru menghibur. Yang dilakukan oleh beliau bukan melukai, akan tetapi mengobati. Akan tetapi adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin menunjukkan bagaimana sikap seseorang dalam interaksi dengan orang lain untuk tidak menanggung kesalahan pada orang. Karena kesalahan kepada Allah kita mudah dapat ampun, tapi kesalahan kepada orang tidak mudah kita mendapatkan maaf dan ampun. Oleh sebab itu Nabi bersabda, siapa di antara kamu yang pernah aku sakiti dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan? Bukankah beliau adalah insan yang berkata baik? Bukankah beliau bersabda, man kan yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata yang baik. Kalau tak mampu berkata baik, diam, jangan sakiti orang dengan kata-kata. Beliau selalu menghibur, hatta kepada orang susah, kanak-kanak pun susah dihibur oleh baginda Rasulullah. Mengambil daripada nama Allah Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Daripada nama Asma'illahil Husna. Al-Jabbar yang maha perkasa, di antaranya adalah daripada kata Al-Jabr. Al-Jabr itu menutup luka perasaan di dalam hati. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim? Ketika didapati Nabi dalam keadaan sedih, maka Allah berfirman, fala yahzunka qauluhum. Hai Rasulullah Muhammad, engkau jangan sedih hati atas apa mereka kata kepada engkau. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar wahai Muhammad Rasulullah, apa mereka katakan, sabar saja dan jangan kau pedulikan apa mereka kata. Bukankah ini Allah menghibur kepada Nabi? Rabbul Alamin sifatnya menghibur kepada hambanya. Itulah juga yang diambil oleh baginda Rasulullah, menghibur kepada orang lain. Kalau tidak dapat menghibur kepada orang lain, tidak menyakiti kepada orang lain hatta dengan kata-katanya. Adik kepada Anas ibn Malik bernama Umair, sedih hatinya karena burung yang biasa bermain dengannya, burung Nughair namanya. Ketika burung itu mati, adik Anas bin Malik bernama Umair ini sedih karena tidak dapat lagi bermain. Kata baginda Rasulullah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Dihibur budak kecil itu, sedih karena burung Nughair yang biasa bermain dengannya mati dan tidak dapat lagi bermain. Disedih, dihibur oleh baginda Rasulullah. Ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Nabi, memasukkan rasa gembira di hati orang, hatta dengan kata-kata. Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menyakiti sesiapa pun, la dengan kata-katanya ataupun dengan perbuatannya. Justru itu, di dalam beliau tak pernah berbuat salah pun, masih pun juga bertanya, kalau ada sesiapa yang pernah aku sakiti perasaannya dengan kata-kata aku atau dengan perbuatan aku, datanglah tuntut kepada aku saat ini, karena aku tak sanggup berhadapan dengan Tuhan membawa kesalahan kepada orang lain. Dan demi Allah, kata Nabi, yang menuntut haknya daripada aku
Lebih aku senangi daripada yang dia gugurkan haknya, karena khawatir menggugurkan haknya karena segan kepada baginda Rasulullah, bukan ikhlas. Yang menuntut haknya lebih aku pilih, lebih aku senangi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga seorang sahabat itu datang, ya Rasulullah, kalau begitu aku nak tuntut hak aku kepada engkau. Gal, apa yang pernah aku lakukan kepada engkau? Gal, engkau dahulu pernah menggunakan tongkat dan tusuk perut aku ketika menggariskan saf dalam satu peperangan. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Bilal, Bilal, ambilkan tongkat bagi kepada dia untuk dia ambil haknya daripada aku. Bilal tepuk kepala macam ni, macam mana orang ini akan ambil kisah daripada Rasulullah? Ya, masalah bukan masalah kecil ataupun masalah itu masalah hanya tusuk dengan kayu yang tak ada apapun rasa sakit ataupun melukai, tapi ini adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah bersabda, pertama yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah adalah al-huquq, hak kita dengan orang lain, dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan bawahan atau atasan kita, dengan manusia, dengan makhluk ini ada pertanggungjawaban. Itu pertama akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Seorang datang kepada baginda Rasulullah dan untuk minta qisas, diberikan tongkat oleh Bilal. Setelah disuruh oleh Rasulullah, maka kata orang itu mengatakan, ya Rasulullah, dahulu kamu kita gunakan tongkat kena kepada perut aku tak ada kain, yakni waktu itu perutnya lagi dinampak. Engkau sekarang pakai pakai pakaian, angkat pakaian kau, aku tusuk dengan tongkat ini. Diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai pada akhirnya lelaki tadi itu peluk dengan erat baginda Rasulullah dengan diletakkan wajahnya pada kulit perut baginda Rasulullah. Kata Nabi, engkau nak ambil qisas atau nak maafkan? Aku maafkan kau wahai Rasulullah, aku maafkan engkau. Tujuannya adalah untuk menjadikan penghujung daripada pertemuannya dengan Nabi adalah bersentuhan kulitnya dengan kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip yang diajar oleh Nabi bermuamalah dengan orang lain, bagaimana menjaga hati orang dan tidak melukai orang lain yang akan pertanggungjawabannya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti inilah muamalah seseorang akan dilihat keindahan Islam melalui akhlak orang Islam itu sendiri. Berapa banyak yang sudah dicontohkan daripada sikap dan akhlak Nabi kepada orang lain, bahkan kepada orang bukan Islam pun, yang terpikat dengan Islam melalui akhlak, hatta tanpa dengan kita bercakap ataupun berdakwah kepada mereka. Karena ad-da'wah bil hal, berdakwah dengan perbuatan lebih tajam berbandingkan dakwah dengan perkataan. Yang perlu untuk dizahirkan oleh umat Islam adalah untuk menampilkan keindahan Islam melalui perilaku kita di pejabat, di restoran, saat queue dalam satu tempat untuk mengambil sesuatu tiket dan seumpamanya. Adab dan akhlak perlu ada. Tegur menegur sapa, kesantunan yang tadi menjadi, kata Maulana Helmi, menjadi tradisi daripada masyarakat Melayu di Nusantara ini. Ini yang perlu untuk dilestarikan dan dijaga sebagai warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, yang ianya adalah merupakan fitrah yang Allah letakkan di hati manusia. Seorang perempuan bernama Safanah, anak kepada Hatim At-Tai atau Hatim At-Tai, namanya Safanah, ikut dalam satu peperangan bersama dengan kaum musyrikin. Waktu itu peperangan dimenangi oleh kaum muslimin, dan yang ditawan daripada sekian ramai para tawanan adalah Safanah, anak kepada Hatim At-Tai. Tawanan ini datang kepada baginda Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad. Dia panggil ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Sebab tak beriman kepada Nabi. Ya Muhammad, saya ini adalah anak orang yang tidak pernah menghampakan orang lain. Saya ini anak kepada orang yang suka layan kepada tetamu. Saya ini adalah anak kepada orang yang suka beri makan kepada orang lapar. Saya ini anak kepada orang yang suka memberi pakaian kepada orang yang tak punya pakaian. Saya ini adalah anak kepada orang yang tidak pernah hampa sesiapa yang datang kepadanya. Kata Nabi, kamu anak siapa? Dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan oleh perempuan tadi. Dia tak sebutkan nama bapaknya, tapi dia sebutkan akhlak bapaknya. Katanya, ana adalah binti Hatim At-Tai. Saya adalah anak perempuan kepada Hatim At-Tai. Hatim At-Tai ini salah seorang Arab jahiliyah yang memiliki nilai-nilai murni dan akhlak yang baik.
dan menjadi legenda di Jazirah Arab tentang Hatim At-Tai, namun tidak beriman kepada baginda Rasulullah. Kata Nabi mengatakan kepada Safanah, akhlak ayah kamu itu adalah akhlak yang ada pada orang Islam atau yang ada dalam agama Islam. Kalau ayah kamu meninggal dalam keadaan Islam, aku doakan ayah kamu karena akhlaknya. Tapi berdoa kepada orang musyrik tidak diperbolehkan. Namun walau tidak diperbolehkan mendoakan, tetapi Nabi memberikan penghargaan kepada akhlak hatta kepada orang bukan Islam. Dengan apa? Dengan dibebaskan Safanah itu daripada menjadi hamba sahaya atau menjadi tawanan perang. Dibebaskan. Safanah melihat sikap Nabi menghargai kepada akhlak dengan dibebaskan. Kata Safanah, kalau begitu bukan saya seorang. Perempuan-perempuan daripada kabilah saya pun juga menuntut demikian. Kata Nabi, kamu dan semua perempuan daripada kabilah kamu dibebaskan daripada menjadi tawanan perang. Sebab apa? Akhlak bapaknya hatta bukan Islam pada waktu itu. Safanah melihat generousnya Nabi dalam penghargaannya kepada akhlak, dia nak lagi lebih. Katanya, harta yang kamu rampas daripada kami macam mana? Harta yang dirampas kasih balik. Dibebaskan. Yang lain pun grupnya sesama perempuan dibebaskan. Hartanya yang menjadi harta ghanimah, harta rampasan perang dipulangkan. Tak cukup itu dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Masuk Islam. Dengan apa? Akhlak. Sifat yang ditunjukkan oleh Nabi penghargaannya kepada akhlak menarik perhatian orang sehingga satu grup daripada Bani At-Tai ini memeluk Islam disebabkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kata Safanah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lelaki-lelaki daripada bangsa kami yang tadi ikut join perang, mereka semua lari sekarang di sebalik gunung. Bolehkah kamu hantarkan kami kepada mereka untuk menarik mereka supaya juga datang kepada engkau dan juga beriman? Kata baginda Rasulullah, pergilah kamu panggil kepada mereka. Kata Safanah mengatakan, aku nak orang yang engkau utus untuk bersama dengan aku panggil kepada mereka supaya mereka yakin kalau ini bukan tipu muslihat. Kata Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kau ikut dengan mereka. Pergi. Dipanggil lelaki-lelaki yang lari daripada peperangan di atas bukit dengan dilihat perempuan-perempuan daripada Bani At-Tai yang termasuk ditawan itu yang sudah masuk Islam dan dibebaskan, didapati mereka tidak dalam keadaan seperti tawanan, tidak seperti tahanan perang. Dilihat mereka dihormati, lelaki semua yang lari tadi turun ke bawah dan datang jumpa dengan baginda Rasulullah memeluk agama Islam. Idan, kesimpulan yang ingin kita dapat daripada sini adalah bagaimana kita menjadikan tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mesej dakwah kepada orang lain. Setelah mesej dakwah kepada diri kita sendiri, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Kita berdoa kepada Allah di majelis yang penuh dengan barakah ini, majelis yang Allah turunkan rahmat, majelis yang Allah turunkan sakinah, majelis yang Allah pandang dengan pandangan ridha, majelis yang Allah banggakan di hadapan seluruh para malaikatnya pada majelis umpama ini. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga tak seorang pun daripada kita yang hadir di sini yang menyaksikan melalui live streaming, moga-moga setiap apa yang kita harapkan kepada Allah daripada rahmat, daripada sakinah, daripada ridha, daripada pandangan Allah, daripada hidayahnya Allah, daripada taufiknya Allah diberikan kepada kita semua yang hadir dan juga yang menyaksikan insya-Allah. Dan moga-moga tiada harapan apapun yang kita minta kepada Allah melainkan diberikan lebih daripada apa yang kita minta kepada Allah, karena kita berada di rumahnya. Seseorang bila berada di rumah orang yang pemurah tak akan keluar daripada rumahnya melainkan poketnya full dengan pemberian. Kita nak poket hati kita full dengan rahmatnya Allah. Kita nak hati dan jiwa kita ini full dengan sakinahnya Allah. Yang kita bangkit daripada tempat ini tetap dalam keadaan istiqamah, bahkan lebih istiqamah dalam ibadah kita kepada Allah. Di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah, di dalam kita menjadi
menjadikan Rasulullah ikutan, panutan, idola kita dalam kehidupan ini. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita dan kepada ahli keluarga kita insyaallah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita ini negara yang bersih daripada wabak, daripada segala bala insyaallah ya rabbal alamin. Dengan adanya majlis seumpama ini diangkat segala kesusahan dan juga segala bala dan musibah yang diturunkan oleh Allah adalah rahmat, hidayah dan juga inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan salah silap kami. Ya Allah, bila apa yang berlaku sebelum ini adalah karena kesilapan daripada kami, Engkau adalah Tuhan yang maha sempurna, Engkau adalah Tuhan yang maha kuat, Engkau adalah Tuhan yang maha perkasa. Berikanlah kesempurnaan kepada kami dan juga ampunkanlah salah silap kami dan kekurangan kami, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pemurah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang beriman yang bertakwa, jadikanlah kami orang-orang yang dapat memanfaatkan peluang umur yang Engkau beri untuk kami istiqamah dalam ibadah sehingga penghujung kehidupan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang tua kami yang mendahului kami dalam kehidupan ini, diberikan oleh Engkau rahmat di kubur mereka, diangkat musibah dan juga diangkat adab yang menimpa kepada mereka, jadikan kubur mereka bahagian daripada taman-taman syurga ya rabbal alamin. Dan kepada mereka yang niat hadir tak berkesempatan hadir, berikan kepada mereka pemberian pahala yang Kau berikan kepada kami ya Rabbah ya Ghawtha ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Berkati semua yang hadir, khususnya pengurusi Masjid Mu'ad bin Jabal, Datuk Seri Zakaria bin Sulong, dan juga wakil daripada Jawi Dr. Muhammad Zakwan, dan juga semua yang hadir. Maulana Hilmi diberikan sehat wal afiat, Al-Habib Najmuddin juga diberikan sehat wal afiat, diberikan umur yang berkat, diisi hatinya dengan ilmu bermanfaat insyaallah, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada mereka-mereka ini. Dan mudah-mudahan semua yang berusaha, ahli khidmat dan juga ahli jawatan kuasa masjid, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala darjat yang tinggi, kesehatan yang sempurna dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang berusaha menjayakan majlis pada hari ini diberi pandangan rahmah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan sesungguhnya rahmatmu lebih kami harapkan berbandingan amal perbuatan kami. Ya Rabbah ya Ghawtha ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.